Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan bagi subjek EDUP 3013 iaitu Falsafah dan Pendidikan di Malaysia berkaitan dengan tajuk isu-isu dalam pendidikan. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Bashirah binti Buliam dan juga rakan saya iaitu Nur Intan Izati binti Abdul Husni. Sebelum meneruskan pembentangan, terlebih dahulu kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Azizi bin Jaafar yang merupakan pensyarah bagi subjek EDUP 3013 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia bagi kelas kami. Jadi kami akan membentangkan tentang isu profesion dan profesionalisme. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang isu ini, marilah kita mengenali apa itu profesion keguruan. Jadi mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 2015, profesion bermaksud pekerjaan terutamanya yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas, misalnya dalam bidang undang-undang, seni bina, perubatan, perakaunan dan lain-lain. Manakala maksud keguruan pula adalah tugas dan tanggungjawab yang bermaksud kerjaya sebagai seorang guru. Jadi berdasarkan kedua-dua pengertian ini, kita dapat rumuskan bahawa profesion keguruan dilihat dan dinilai oleh masyarakat berdasarkan sudut peribadi guru dalam pembinaan negara bangsa itu sendiri. Seterusnya kita lihat pula apakah maksud profesionalisme. Jadi profesionalisme merupakan satu nilai yang berkait rapat dengan fungsi pekerjaan seseorang dan ia perlu wujud supaya matlamat pekerjaan berkesan, produktif, cekap dan lebih bertanggungjawab. Jadi profesionalisme keguruan bermaksud sikap dan nilai guru amat mempengaruhi minat dan kefahaman murid. Dan profesionalisme ni sebenarnya dapat melahirkan guru yang versatile, iaitu guru yang dapat melakukan kerja tanpa sebarang rumutan. Kerana adanya profesionalisme guru yang kukuh dalam diri seorang guru itu. Seterusnya kita lihat pula kepada amalan profesionalisme guru. Kita pergi dulu kepada pengenalan. Guru merupakan suri tauladan dalam memastikan kemenjadian murid-murid di sekolah, terutamanya pada peringkat awal di sekolah rendah. Untuk memastikan guru berkualiti dan berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah melalui peningkatan amalan profesionalisme guru. Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM sebagai tunjang kepada sistem pendidikan di Malaysia telah menggariskan sebuah piawaian atau standard iaitu Standard Guru Malaysia SGM pada tahun 2009 melalui bahagian Pendidikan Guru BPG. Jadi amalan profesionalisme guru dapat kita hayati dan lihat daripada tiga bahagian standard utama, iaitu pertama adalah nilai profesionalisme guru, yang kedua adalah pengetahuan dan kefahaman dan yang ketiga adalah kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Jadi amalan nilai profesionalisme keguruan digubal berlandaskan budaya Institut Pendidikan Guru iaitu IPG, tata susila profesion keguruan, nilai murni dalam kurikulum sekolah, nilai utama dalam perkhidmatan awam iaitu dan juga prinsip utama etika KPM dan juga tonggak 12. Jadi standard ini mempunyai tiga domain utama. Yang pertama adalah domain diri,
Domain diri ni merujuk kepada pegangan nilai guru, nilai diri guru yang sedia ada dan patut dikembangkan supaya guru boleh memberi sumbangan yang lebih berkesan kepada profesyen keguruan bagi mencapai matlamat sistem pendidikan, iaitu melahirkan murid yang bukan sahaja mempunyai ilmu pengetahuan tetapi juga mempunyai kemahiran yang pelbagai. Domain kedua adalah domain profesyen keguruan. Jadi domain ini merujuk kepada pegangan nilai yang patut diamalkan secara telus oleh guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yang profesional. Nilai-nilai yang ditekankan dalam domain ini adalah kecintaan terhadap profesyen, berketerampilan, integriti, teladan iaitu menjadi role model kepada murid-murid, mengamalkan kerja sepasukan, proaktif dan kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Dan domain ketiga adalah domain sosial iaitu guru berperanan sebagai ejen sosialisasi dan menjana model insan dalam masyarakat. Nilai-nilai utama yang patut diamalkan oleh guru adalah keharmonian, kemahiran sosial, semangat bermasyarakat, patriotisme dan kecintaan terhadap alam sekitar. Jadi nilai-nilai ini amat penting untuk melahirkan model insan yang berkualiti pada masa akan datang. Jadi nilai profesionalisme guru berdasarkan kod etika. Untuk memastikan ketiga-tiga standard utama dalam amalan profesionalisme guru dapat dicapai dengan berkesan, guru haruslah mematuhi kod etika yang telah digariskan. Pertama adalah guru perlu melayan semua pelajar dengan adil dan saksama tanpa mengira latar belakang dan sosial seseorang murid itu secara berterusan dan menghormati serta memahami perkembangan pembelajaran yang pelbagai dalam diri seseorang pelajar. Sebagaimana yang kita ketahui, perkembangan dalam diri seseorang individu adalah tidak sama meskipun mereka merupakan pasangan kembar. Dari segi perkembangan kognitif juga kita lihat adalah berbeza. Jadi sebagai seorang guru kita haruslah bertolak ansur dan cuba memahami diri seseorang murid supaya tidak berlakunya keciciran di mana adanya segelintir murid yang ketinggalan dalam pelajaran. Kod etika yang kedua adalah guru haruslah menunjukkan sikap, nilai dan tingkah laku yang positif kepada murid. Selain daripada ibu bapa, guru merupakan antara insan yang paling hampir dengan murid. Tingkah laku yang dipamerkan oleh guru amat mempengaruhi diri murid terutamanya daripada perkembangan moral. Guru yang berdisiplin dan berketerampilan dapat mewujudkan murid yang sentiasa berusaha mematuhi peraturan sekolah. Dan ini kita dapat mengurangkan peratusan masalah disiplin di sekolah. Kod etika yang ketiga adalah guru haruslah dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara berkesan dengan ibu bapa dan penjaga, menghormati peranan, tanggungjawab dan minat mereka dalam pembelajaran. Jadi dengan adanya hubungan baik antara guru dan ibu bapa atau kita panggil juga sebagai komuniti, pastinya masalah-masalah yang melibatkan pelajar dalam pelajaran dapat diselesaikan dengan cara yang lebih efektif. Ini kerana adanya perbincangan yang baik antara kedua-dua pihak untuk mencari solusi terbaik bagi menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul. Kod etika yang seterusnya adalah guru dapat menyumbang tenaga dan buah fikiran serta bertanggungjawab dalam sebarang tugas yang berkaitan dengan sekolah, Jabatan Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri dan juga Kementerian Pelajaran Malaysia. Selain itu, guru juga haruslah sentiasa bersedia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran dengan cara menilai semula amalan pengajaran masing-masing dengan mengikuti kursus-kursus peningkatan profesionalisme yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan berkongsi pengalaman dengan rakan setugas yang lain. Jadi untuk mematuhi kod etika ini, guru
haruslah sentiasa menilai semula amalan pengajaran masing-masing sama ada perlu ditambah baik atau sebagainya mengikut keperluan kurikulum semasa. Dan kod etika yang keenam adalah guru haruslah sentiasa bermotivasi dan boleh menjalankan tugas tambahan untuk perkembangan profesionalisme masing-masing. Ini dapat melahirkan lebih ramai guru yang berkebolehan dalam pelbagai bidang, bukan sahaja untuk sesi pengajaran di dalam kelas semata-mata. Misalnya guru dapat handle sesuatu program yang dianjurkan di sekolah dengan baik. Ini dapat meningkatkan kemahiran seseorang guru itu dan mewujudkan guru yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga mempunyai kemahiran yang pelbagai. Seterusnya, yang kedua adalah kita lihat pula kepada pengetahuan dan kefahaman. Dan bidang-bidang yang pengetahuan yang patut dikuasai oleh guru adalah seperti berikut. Yang pertama adalah falsafah, matlamat dan objektif pendidikan yang menjadi teras dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua adalah falsafah, matlamat, objektif kurikulum dan co-kurikulum, hasil pembelajaran dan keperluan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran yang diajarkan. Bidang pengetahuan yang ketiga yang harus dikuasai oleh seorang guru adalah kandungan mata pelajaran yang diajarkan. Ini bertujuan supaya guru dapat memastikan semua murid menjalani proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Bidang pengetahuan yang keempat adalah kandungan ilmu pendidikan. Seterusnya adalah teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK, media dan sumber pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum dan co-kurikulum. Bidang pengetahuan yang seterusnya adalah guru haruslah menguasai strategi untuk mewujudkan pembelajaran yang kondusif di dalam bilik darjah supaya murid lebih selesa untuk belajar. Yang seterusnya adalah kaedah pentaksiran dan penilaian serta penyelidikan tindakan untuk menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran. Yang keenam adalah guru haruslah menguasai bidang pengetahuan potensi murid dan cara mengembangkannya secara menyeluruh dan bersepadu. Seterusnya kita lihat pula kepada kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran yang patut ada dalam pada semua orang guru adalah seperti berikut. Yang pertama adalah kemahiran menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran dan takwim dengan mengambil kira perbezaan kebolehan pengetahuan sedia ada serta jangkaan pencapaian murid. Kemahiran kedua adalah kemahiran melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik. Sebagaimana kita ketahui, proses pembelajaran dan pemudahcaraan di dalam bilik darjah memerlukan guru menguasai beberapa ilmu berkaitan dengan ilmu pedagogi. Jadi, penglibatan guru antara inisiatif yang boleh kita lakukan untuk mendedahkan guru supaya dapat menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik di dalam bilik darjah adalah dengan memastikan penglibatan guru dalam kursus pembelajaran abad ke-21 atau kursus pentaksiran bilik darjah yang akan membantu guru untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam bilik darjah. Dan juga guru dapat mengintegrasikan kemahiran berfikir, kemahiran belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran pemudah cara dan juga kemahiran mentaksir dan menilai di dalam sesuatu pengajaran yang diajar di bilik darjah. Kemahiran yang ketiga yang perlu ada dalam diri seorang guru adalah kemahiran mengurus bilik darjah, iaitu melibatkan pengurusan hubungan kemanusiaan, masa, ruang dan sumber untuk mencapai pembelajaran yang bermakna dan berkesan.
Kemahiran seterusnya adalah kemahiran memantau, mentaksir dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki pengajaran guru dan meningkatkan pencapaian murid di dalam bilik darjah. Seterusnya kita lihat pula kepada isu kedua iaitu peningkatan profesional kendiri. Jadi, peningkatan kendiri, guru profesional akan sentiasa cuba untuk meningkatkan imej, status dan pengetahuan kendirinya. Pengetahuan kendiri boleh dilakukan dengan cara berikut. Pertama adalah muhasabah diri, yang kedua adalah budaya ilmu dan yang ketiga adalah penyelidikan tindakan dan yang terakhir adalah pembelajaran. Yang pertama adalah muhasabah diri. Guru sebagai pendidik perlu mempunyai iltizam yang lebih untuk melaksanakan aktiviti bagi mencapai aspirasi-aspirasi yang terkandung dalam falsafah pendidikan. Dengan adanya ilmu pengetahuan yang baru, guru dapat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dengan harmoni dan lebih berkesan. Yang kedua adalah guru yang berpandangan futuristik akan sentiasa menokok tambah ilmunya dengan membaca dan menghadiri seminar dan bekil. Guru akan sentiasa menyedari keperluan semasa dalam kurikulum untuk memastikan perkembangan murid. Jadi guru akan menghadiri seminar dan bengkel untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan yang sedia ada dan memperkembangkan lagi teknik dan pengajaran yang boleh dilakukan di dalam bilik darjah. Yang ketiga adalah seorang guru haruslah sentiasa berusaha meningkatkan keterampilan dan kewibawaan diri ke tahap yang paling tinggi. Jadi guru bukan sahaja perlu sihat dari segi fizikal dan mental, tetapi juga haruslah sihat dari segi rohani, seperti mempunyai sifat dedikasi, amanah, rajin dan juga bertimbang rasa. Hal ini kerana seperti yang kita tahu, perlakuan guru adalah mempengaruhi nilai-nilai murni dalam diri seorang murid kerana murid memandang guru sebagai role model di sekolah. Jadi guru haruslah sentiasa bermuhasabah diri dengan meningkatkan keterampilan diri ke arah yang lebih positif. Dan yang keempat adalah guru haruslah sentiasa mengambil berat tentang keadaan murid dan sentiasa bersedia menolong mereka. Terutamanya murid yang agak lemah dalam pembelajaran untuk memastikan mereka tidak ketinggalan dan berusaha sedaya upaya dengan mencari inisiatif yang lebih berkesan untuk meningkatkan pemahaman murid yang agak lemah di dalam pembelajaran. Seterusnya adalah budaya ilmu. Budaya ini boleh dioperasikan dalam 6 jenis bidang. Yang pertama adalah budaya membaca, iaitu sentiasa memperoleh minat dan rajin dengan tujuan menambah ilmu pengetahuan serta mengembangkan daya fikir sendiri. Yang kedua adalah budaya berfikir, iaitu sentiasa berusaha meningkatkan dan memperkayakan pemikiran sendiri, iaitu melalui proses analisis, sintesis dan juga kritis. Bidang yang ketiga adalah budaya belajar, iaitu sentiasa berusaha menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemahiran melalui pelbagai proses pembelajaran. Seperti yang kita tahu, ilmu pengetahuan adalah sepanjang hayat dan secara berterusan. Jadi guru haruslah berusaha mencari pelbagai ilmu pengetahuan untuk digunakan di dalam bilik darjah dan mengaplikasikannya. Yang keempat adalah budaya berkarya, iaitu sentiasa berusaha menyebarkan ilmu pengetahuan atau kemahiran dengan lisan ataupun secara bertulis sebagai sumbangan untuk dimanfaatkan oleh ahli-ahli masyarakatnya. Yang seterusnya adalah bermusyawarah, iaitu pengurusan dan proses membuat
keputusan tentang hal pendidikan dijalankan secara muafakat atau musyawarah dalam semangat berpasukan. Yang keenam adalah refleksi, iaitu proses penilaian diri, menimbangkan hasil dapatan daripada kajian kes pendidikan dengan tujuan menyedari dan memahami kekuatan dan kelemahan dan mencari ikhtiar untuk mengatasi bidang kelemahan tersebut. Bidang ini iaitu refleksi dapat meningkatkan kemahiran guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih berkesan kepada murid. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya iaitu Nur Intan Izzati untuk mengulaskan tajuk selanjutnya. Baiklah, saya akan menyambung pula bagi penyelidikan tindakan. Penyelidikan tindakan merupakan satu bidang kajian yang berbentuk refleksi diri yang perlu diamalkan oleh setiap guru. Penyelidikan tindakan bertujuan untuk mengesan dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan amalan-amalan pendidikan atau amalan-amalan sosial. Ia melibatkan proses merancang, bertindak, memerhati dan juga membuat refleksi. Yang pertama sekali ialah merancang, iaitu menganalisis masalah dan membuat perancangan yang strategik. Yang kedua pula ialah memerhati, iaitu membuat penilaian terhadap tingkah laku yang diperhatikan dengan kaedah-kaedah yang sesuai. Dan yang terakhir sekali ialah membuat refleksi, iaitu untuk menganalisis dan menginterpretasi dapatan penyelidikan tindakan secara keseluruhan. Seterusnya, terdapat beberapa prinsip penyelidikan tindakan, iaitu inquiry kritikal dalam penyelidikan tindakan adalah ditumpukan kepada kefahaman guru sebagai penyelidik dan orang-orang yang berkaitan terhadap masalah pendidikan yang timbul. Di dalam proses penyelidikan tindakan, penggunaan pemikiran kritis dan reflektif adalah unsur utama untuk penilaian diri, serta masalah pendidikan dalam kajian prinsip kolaboratif harus dititikberatkan agar dapat sama-sama mencari cara penyelesaian untuk masalah pendidikan yang dihadapi bersama-sama oleh guru-guru di sekolah. Penyelidikan tindakan harus dijalankan di mana tempat yang berlakunya masalah pendidikan dan diusahakan oleh guru yang menghadapi masalah pendidikan tersebut sebagai fasilitator utama. Dalam proses penyelidikan tindakan, guru-guru yang terlibat harus bertukar-tukar pendapat dan berkongsi hasil dapatan supaya mencapai kesefahaman dalam perbincangan serta penetapan keputusan yang muktamad. Amalan berkongsi kuasa dan prinsip demokrasi ini adalah diutamakan dalam segala proses kajian dan tindakan kerja. Seterusnya ialah e-pembelajaran. Sejak dekad 70-an, oleh kerana perkembangan sains dan teknologi dengan pesat serta canggih, hasil penciptaan alat media elektronik dan komputer, terdapat pelbagai jenis pendidikan telah diikhtiar dan diperkenalkan untuk kegunaan di institusi pendidikan demi menangani tuntutan semasa serta cabaran masa depan. Di antara jenis pendidikan baru yang telah diperkenalkan ialah pendidikan jarak jauh, pendidikan komputer, pendidikan terbuka, pendidikan radio dan televisyen, online, tutorial dan sebagainya. Di bawah konteks pendidikan, penggunaan komputer boleh dibahagikan kepada beberapa bidang, iaitu seperti komputer membantu pendidikan atau lebih dikenali sebagai Computer Aided Education (CAE), iaitu menggunakan teknologi dan sistem komputer untuk menjalankan tugas mengajar serta mencapai objektif pengajarannya. Di samping itu, teknologi dan sistem komputer yang canggih ini pula diaplikasikan dalam banyak bidang pengurusan pengajaran dan juga pembelajaran. Budaya komputer akan menjadi sama penting seperti penguasaan kemahiran membaca, menulis dan mengira pada masa kini. Bagi generasi masa depan yang tidak ada budaya komputer akan dianggap sebagai buta huruf dalam masyarakat mereka. Komputer banyak membantu pengajaran, iaitu Computer Assisted Interaction (CAI) adalah penggunaan teknologi dan sistem komputer dalam proses pengajaran. Teknologi dan sistem komputer adalah digunakan oleh pelajar untuk mengikuti pelajaran terancang secara sendiri tanpa kehadiran guru. Tugas utama guru di sini hanya mereka bentuk program, pelajar menggunakan komputer belajar program itu dan komputer merupakan alat perantaran di antara guru dengan pelajar. Terdapat modul-modul yang dirancang dalam bentuk pelajaran formal dan tata kawal, pengajaran secara individu, permainan dan juga penyelesaian masalah.
Selanjutnya, saya akan sambung bagi isu yang ketiga iaitu pembelajaran sepanjang hayat. Baiklah, menurut Syamsiah Muhammad Nasir et al. 2017, pembelajaran sepanjang hayat (PSH) merupakan satu pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program pemerolehan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi sama ada secara formal atau tidak formal berdasarkan pengalaman dan latihan di tempat kerja. Konsep pembelajaran sepanjang hayat ini menekankan proses pembelajaran berterusan, iaitu seseorang itu mendapatkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta kemahiran dalam proses ini dapat berulang di sepanjang hayat melalui pengintegrasian dua komponen pendidikan, iaitu pertama ialah pendidikan formal, yang kedua ialah pendidikan tidak formal. Seterusnya, pendekatan pembelajaran sepanjang hayat dipengaruhi oleh beberapa faktor sosioekonomi seperti perubahan era globalisasi dan teknologi yang pantas serta perubahan persekitaran dan pasaran kerja. Selain itu, pembelajaran sepanjang hayat juga dapat menerapkan elemen kreatif, inisiatif dan responsif dalam diri seseorang itu dengan berupaya menunjukkan kebolehan untuk menyesuaikan diri seseorang itu dalam pelbagai situasi di tempat kerja. Pembelajaran sepanjang hayat di Malaysia mula mendapat perhatian serius apabila kerajaan mula menjadikannya sebagai sebahagian daripada dasar dalam pembangunan negara. Baiklah, seterusnya ialah Pelan Indo Pembangunan Pendidikan iaitu PIPP. Sebagaimana yang kita maklum, Pelan Indo Pembangunan Pendidikan PIPP merangkumi strategi, program dan peruntukan yang diperlukan bagi merealisasikan impian negara dengan aspek pembangunan modal insan dan penyediaan tenaga kerja mahir dijadikan sebagai fokus utamanya. Oleh sebab itu, perubahan rancangan dan dasar, perluasan akses, pengukuhan pemberdayaan ilmu dan melestarikan perdemokrasian pendidikan adalah antara usaha yang dibuat oleh kerajaan dalam memudahikan pembelajaran sepanjang hayat. Usaha ini akan sentiasa diteliti, diperhalusi dan ditambah baik bagi memastikan agenda pembangunan modal insan berkualiti dengan pemimpinan kelas pertama dapat dihasilkan demi menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara pada masa akan datang. Oleh sebab itu, dalam transformasi gelombang 2 PIPP menekankan program pembangunan sumber manusia yang terancang berteraskan pembangunan kompetensi dan pembelajaran berterusan. Guru dan pemimpin sekolah yang kompeten dan berkualiti merupakan antara faktor penentu kepada keberhasilan murid. Peningkatan profesionalisme guru perlu usaha merancang sistematik dan dilaksanakan berterusan. Pembangunan profesional berterusan Pembangunan profesionalisme berterusan menjadi antara agenda utama KPM kerana guru berkualiti merupakan nadi kepada kejayaan melaksanakan dasar pendidikan negara yang mempunyai kaitan secara langsung dengan keberhasilan murid. Sepanjang tempoh perkhidmatan, seorang guru perlu secara berterusan melekatkan diri dengan ciri-ciri pendidik profesional abad ke-21 bagi memastikan mereka kekal relevan dan efektif dalam ekosistem pendidikan dinamik, mencapai dan sentiasa menuntut keberhasilan murid yang holistik serta menepati kualiti global. Baiklah, terdapat beberapa tujuan pembangunan profesional berterusan ini. Yang pertama sekali ialah memastikan guru memperoleh, menambah baik, menguasai kompetensi dan berkongsi pengalaman. Seterusnya ialah meningkatkan kualiti guru. Dengan meningkatkan kualiti guru, ia dapat mencapai peribadi guru yang cemerlang. Yang ketiga ialah menggalakkan guru mengikuti latihan secara terancang dan sistematik yang merangkumi sesi latihan, pembelajaran dan pembangunan diri. Baiklah, terdapat beberapa pendekatan pembelajaran sepanjang hayat iaitu yang terdiri daripada tiga, bersemuka, dalam talian dan juga teradung. Yang pertama ialah bersemuka iaitu merupakan pendekatan bersemuka melalui kaedah kursus atau menghadiri latihan yang bersifat formal, tidak formal dan berstruktur secara berkelompok atau individu. Yang kedua ialah secara dalam talian. Pendekatan dalam talian mengambil kira komponen kebolehcapaian dan boleh diakses tanpa sepadan masa dan tempat. Dan ketiga ialah teradun, di mana pendekatan ini dikenal sebagai pembelajaran teradun yang merupakan kombinasi dua latihan, iaitu secara dalam talian dan juga bersemuka. Baiklah, kesimpulan.
Kejayaan sistem pendidikan amat berkait rapat dengan kecemerlangan kepimpinan sekolah dan tahap profesionalisme guru. Sekolah merupakan satu organisasi tersendiri yang membentuk kerjasama antara pemimpin sekolah dan dengan yang dipimpin. Guru juga memainkan peranan sebagai profesional iaitu pengamat ilmu pengetahuan, kepakaran dan kemahiran khusus dalam profesi keguruan. Pembangunan profesionalisme berterusan menjadi agenda utama kerana guru berkualiti merupakan nadi kepada kejayaan pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan yang mempunyai kaitan secara langsung dengan kemenjadian murid. Hal ini bagi memastikan guru memperoleh, menambah baik, menguasai kompetensi dan juga berkongsi pengalaman. Ini merupakan rujukan yang telah kami gunakan. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Kami bangga menjadi guru.